Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala dhata yawmin minal 'aliyah hatta idha marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'atain وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني سنتين ومنعني واحدة. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah fa'a'taniha wa sa'altuh alla yuhlika ummati bil gharaq fa'a'taniha wa sa'altuh alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, atau kama qala, hadis sahih rawahu Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni adalah seorang sahabat di kalangan sahabat-sahabat besar, yang mana dia pernah dilantik menjadi gubernur. Dan dia juga ketika mana dilantik menjadi gubernur pada zaman Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah terkena fitnah. Yang fitnah itu dilemparkan oleh satu orang yang bernama Ibnu Qatadah. Ibnu Qatadah, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni, yang pertama sekali dia ni suka memberikan arahan kepada sahabat-sahabat yang lain supaya keluar berperang dalam keadaan dia pun tak turun pergi perang. Maknanya dia bercakap, dia tengok daripada luar ya. Yang kedua, dia kata Ibnu Qatadah, dia fitnah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bila tentera-tentera Islam mendapat harta rampasan ataupun disebut sebagai ghanimah, sampai kepada dia tidak akan membahagikan dengan seadil-adilnya. Dan yang ketiga, dia dituduh semayang tak betul. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dapat benda ni di atas meja dia, sampai tuduhan fitnah ke atas meja dia, dia langsung panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Mula-mula sekali dia suruh Sa'ad bin Abi Waqqas letak jawatan dulu. Apa pun hang nak backup, apa pun hang nak defend diri hang kena letak jawatan dulu.
Lepas pada tu baru kita siasat benda ni. Setelah disiasat, dia tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata tentang 3 tuduhan tentang fitnah ni. Maka Sa'ad kata, macam mana yang hang kenal aku? Aku dulu hidup bersama dengan Nabi SAW. Aku berpegang teguh kepada Quran. Aku berpegang teguh kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sehingga kan Nabi mempercayai aku. Mana aku berani nak buat satu benda, seolah-olah kalau aku buat benda tak elok itu, aku mengkhianati Allah dan mengkhianati Nabi SAW. Bila dituduh kata aku semayang tak betul, maknanya dia telah menuduh Nabi SAW semayang tak betul. Pasal apa? Kerana aku adalah orang yang mengikut setiap jengkai pergerakan Nabi di dalam semayang. Yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengangkat tangan, tuan-tuan sekalian. Ini doa dia ni. Dia menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kana kadziban. Yang ni yang kita takut, doa orang yang dizalimi ni. Ya Allah, ya Tuhan aku, seandainya dia berbohong, seandainya Ibnu Qatadah ini berbohong, maka panjangkan umur dia dan hujankan kepada dia dengan fitnah-fitnah sebagai tanda pengajaran kepada dia. Selepas daripada Sa'ad pun dah meninggal apa semua, Ibnu Qatadah dalam hadis kata apa? Allah Ta'ala panjangkan umur dia sehingga kan kening, bulu kening dia ni terlampau panjang sampai menutup mata dia. Bila orang tanya dia, siapa dia hang? Maka dia menjawab, usiba da'wata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, aku adalah manusia yang ditimpa doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Umur dia dah tua sangat dah. Selepas daripada tu, dia menjadi permainan dan menjadi mangsa buli kepada budak-budak pada waktu tu. Bila orang tanya dia, hang siapa ni? Dia kata, aku adalah manusia yang ditimpa doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad dah meninggal dah. Dan dia duk kena buli dengan budak-budak. Jadi tuan-tuan sekalian, jaga dengan doa orang-orang yang dizalimi. Allah Ta'ala akan makbulkan doa-doa mereka. Sebab tu Nabi sebut apa? Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doa-doa orang yang dizalimi. Yang ni yang meriwayatkan hadis adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata apa? Dia kata satu hari, aqbala zata yaumin minal aliyah. Nabi SAW dia turun daripada satu tempat yang tinggi. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah. Waktu dia turun tu sampai kepada satu masjid kepunyaan kabilah Muawiyah. Nabi masuk dalam masjid tu, faraka'a raka'atain. Nabi semayang 2 rakaat. Bila Nabi SAW semayang 2 rakaat, yang kata sahabat Nabi termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tengok-tengok Nabi semayang, wasallaina ma'ah. Depa ni pakat kelang kabut, duk gelut piligan nak semayang dengan Nabi. Ni depa nak ambil ni barakah. Kalau tak boleh pun doa daripada Nabi, korang-korang dalam semayang Nabi itu kami dapat barakah. Sebab mereka tahu yang kata Nabi SAW, mula daripada rambut sampai ke kaki semua barakah. Sebab tu sahabat dia tak pernah tinggal Nabi duduk seorang-seorang. Bila mereka tengok Nabi duduk seorang, mereka nanti akan rumun Nabi. Paling-paling tak dapat doa Nabi, paling-paling tak dengar hadis Nabi sekalipun, rahmat Tuhan turun bersama dengan mereka pasal kekasih Allah ada tanda. Ni yang kata sahabat Nabi ni, begitu tamaknya mereka dengan sayang dan cinta mereka kepada Nabi SAW. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, habis daripada semayang tu, wada'a rabbahu tawilan. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa tawilan, panjang Nabi doa tu.
Sahabat pakai duk dengar doa Nabi apa semua. Summan sarafa ilaina. Bila Nabi dah habis dah berdoa, Nabi mai duduk dengan depa. Nabi mai duduk dengan depa. Nabi abang. Nabi kata sa'altu rabbi salasa. Nabi kata tadi lepas aku daripada semayang, aku minta doa kepada Nabi, kepada Allah Taala. Antara doa yang aku minta tu ada 3 benda. Fa'atani sintaini wa mana'ani wahidah. 3 benda yang ku minta kepada Nabi, 3 benda yang ku minta kepada Allah, 2 benda Allah Ta'ala makbul. Betul. Dan 1 benda Allah Ta'ala tak makbul. Maknanya apa? Kita hari ni duk minta kepada Allah, kalau Tuhan tak makbul lagi, tuan-tuan sekalian, ingat Nabi dulu pun pernah doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata sa'altu rabbi, aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nombor 1, alla yuhlika ummati bisanah, supaya umat aku tidak ditimpakan kepada mereka ini musim yang susah yang berpanjangan. Supaya tidak ditimpakan ke atas umat Nabi Muhammad susah, musim yang sulit, musim yang penyakit banyak yang berpanjangan. Kita baru ni Covid pun baru 3 tahun. Dia tak sampai 30 tahun lagi. Tu pun duk resah tengah lah kita ni pun. Tapi dalam 3 tahun tu pun dia macam-macam PKP, macam-macam tu ada. Diperlonggarkan lah, dia apalah apa semua ni. Dekat tu ya. Nabi kata bila aku minta macam tu, fa'ataniha. Allah Ta'ala tak apa, Tuhan pun bagi kat aku. Tuhan makbulkan doa aku. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Nombor 2, aku minta kat Tuhan supaya tidak ditimpakan ke atas umat aku mati dalam keadaan kedatangan banjir yang besar macam mana Nabi Nuh alaihi salam kepada umat dia. Tak kena. Kita kata 2004 dulu di Aceh dulu ada, yang tu Aceh kita tak kena. Hak tempat kita pun di Kampung Iboi, di Selangor, di Pahang, yang tu kawasan tu kena, dia tak kena semua. Maknanya apa? Allah Ta'ala masih lagi memakbulkan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 benda telah dimakbulkan oleh Allah. Wa sa'altuhu, aku minta lagi kepada Allah, alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Nombor 3, aku minta supaya Allah Ta'ala tidak menimpakan permusuhan, tidak menimpakan perkelahian, tidak ditimpakan perselisihan di kalangan umat aku. Nabi tak mau umat dia berpecah belah. Nabi tak mau umat dia bergaduh. Daripada keluarga bergaduh, daripada kawan-kawan bergaduh, daripada masyarakat bergaduh, daripada institusi kalau ada grup, kalau ada apa bergaduh. Nabi tak mau semua tu. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata apa? Famana'aniha. Sayangnya Allah Ta'ala tidak memakbulkan doa itu kepada aku. Jadi tuan-tuan sekalian, berdasarkan tajuk yang diberikan kepada saya malam ni, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pasal apa duk bercerai ni? Pasal apa? Sebab benda ni memang disebut oleh Nabi SAW. Pasal apa jadi perselisihan ni? Pasal apa? Benda ni disebut oleh Nabi. Mesti terjadi juga. Sedangkan lidah dan juga gigi pun lagi tergigit, apatah lagi kita hidup bermasyarakat. Sudah pasti akan ada tuan-tuan sekalian. Malam ni kita akan tengok tang mana titik temu, tang mana punca dia dengan kesempatan yang ada. Sebelum saya nak bahas dengan lebih lanjut, kita nak tengok istilah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bila naik-naik dalam Facebook tu, orang pakai duk hantar mesej kat saya. Ustaz, istilah ni bersatu kita teguh, bercerai kita menikah lain. Ada awak main macam tu pula. Saya kata tak apa, menikah lain malam ni kena ada. Kita nak cerita bab menikah. Duk parti tengok, tak ada pun. Hantar mesej tu tak ada pun. Saja buat nakal. Tak apa, jangan bigat dia apa. Tuan-tuan tahu dah istilah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh ni adalah satu istilah yang diguna pakai dulu ni, sebelum merdeka dulu ni. Ini istilah yang cukup besar tuan-tuan sekalian.
Bukan hanya digunakan di negara kita, malah istilah ni juga digunakan di negara Indonesia. Ketika mana Indonesia dulu mereka nak cipta Undang-Undang Dasar tahun 1945, mereka menggunakan semboyan ni yang disebutkan oleh Promedia Ananta Thor dalam buku dia Kronik Revolusi Indonesia tahun 1945. Macam mana mereka nak encourage, macam mana mereka nak bagi semangat kepada orang Indonesia ni supaya lawan penjajah mereka Belanda waktu tu. Mereka menggunakan istilah apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mereka guna istilah tu. Tapi bila mai kat orang Malaysia ni, mereka guna istilah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita tukar sikit. Hak sana runtuh, hak ni roboh. Padahal benda sama ya. Sebab kita duduk satu rumpun. Mereka pun Melayu, kita pun Melayu. Jadi istilah ni lah tuan-tuan sekalian bagi semangat. Kalau kita tengok kepada tentera-tentera, prajurit-prajurit, pahlawan-pahlawan kita yang bertungkus lumus nak memerdekakan negara kita daripada penjajah, mereka pegang benda ni. Lawan musuh. Baru ni istilah ni pun dibangkitkan kembali. Tan Sri Nur Hisham, kan, pengarah kesihatan Malaysia, dia guna istilah ni juga waktu nak lawan COVID. Dia menggunakan istilah, dia kata bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pasal apa? Dia nak minta semua orang bersatu untuk nak lawan musuh COVID ni. Alhamdulillah, apabila semua orang bersatu, benda tu dapat kita tangani. Walaupun benda ni duk ada, tapi orang kata apa? Kekuatan tu kita sudah ada. Jadi tuan-tuan sekalian, bila bercakap soal bersatu kita teguh, bercerai kita roboh ni, pasal apa kita nak bercerai? Pasal apa kita nak bergaduh? Pasal apa kita nak jadi berpuak-puak? Pasal apa nak kena berselisih faham? Pasal apa? Satu tuan-tuan sekalian yang cukup besar yang boleh kita huraikan dalam ni, pasal apa? Kerana di antara dia ada sifat ego dalam diri kita. Pasal apa duk bergaduh ni? Pasal ada sifat ego. Hang pun ada ego, aku pun ada ego. Duk bercakaran, duk bertikam lidah, tak selesai. Pasal apa? Pasal hang ego, aku ego. Yang tu, ego ni, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia disebut sebagai ta'asub pada diri sendiri. Mai tak mana ego, mai rasa besar, mai berasa hebat dengan diri yang ada kat diri kita sendiri. Istilah yang lain, ta'ajub, dia berasa bangga dengan apa yang ada dekat dia. Dan kalau istilah Inggeris disebut sebagai narsis. Narsis. Istilah Inggeris ni diambil daripada istilah Belanda yang menyatakan bahawa narsisis ni yang digunakan dan diambil oleh perkataan Yunani kuno dulu ni. Narsis ni Yunani kuno yang diperkenalkan oleh Simon Freud. Dia merujuk kepada Narkisos, satu watak dalam mitos Yunani kuno yang dia ni ta'ajub dan ta'asub dengan wajah dia. Satu hari dia pergi kepada ayam, tiba-tiba dia nampak muka dia, tuan-tuan sekalian. Yang ni mitos, saya cerita mitos bukan hadis. Dia tengok-tengok, dia kata aku ni lagi handsome daripada orang lain ni. Dia ta'ajub dengan diri dia. Bila dia berasa dia handsome, dia dah tak nampak orang lain ni handsome lebih daripada dia, dia mula ego. Dia mula menjauhkan diri pada orang, dia mula tak berkawan dengan orang, dia mula memandang rendah kepada orang. Pasal apa? Pasal dia duk rasa dia ada kelebihan. Dan cerita dia ni tuan-tuan sekalian, sampailah dia ni meninggal. Bila dia meninggal, mayat dia bertukar menjadi sekuntum bunga yang disebut sebagai narsis bunga tu. Dan bunga tu pula jadi seekor burung. Itu cerita dia, mitos Yunani kuno ni. Kan? Cerita dia main daripada tu lah. Maka digunakan perkataan tu. Siapa yang ego, dia tak guna egois. Egois tu tak apa nak ego lagi. Narsis tu, itu adalah ego yang terlampau sangat. Tuan-tuan, pasal apa perasaan ni boleh jadi? Nabi SAW, dia habaq lama dah benda ni. Ketika mana datangnya Nabi kata la arabi wala ajami illa bittaqwa. Ini macam mana Nabi nak bagi kita sama ni. Nabi tak mau ada satu gap, Nabi tak mau ada satu halangan, satu jurang
sama ada orang yang kaya ataupun orang yang miskin, sama ada bangsawan ataupun hamba, Nabi tak mau semua tu. Sehingga kan Nabi kata la arabi wala ajami illa bittaqwa. Tak ada kelebihan orang Arab, tak ada kelebihan orang Ajam melainkan takwa. Kalau hampa takwa, hang hina macam mana sekalipun, hang seorang hamba sekalipun, hang dimuliakan oleh Allah. Daripada kalau hang ni bangsawan tapi hang tidak bertakwa, tidak ada apa-apa pun yang dapat hang banggakan pasal takwa tak ada dalam diri hang. Cantik lagi tuan-tuan sekalian, bila kita tengok dalam istilah sains ataupun dalam kesihatan, rupa-rupanya penyakit ego ni dia jadi satu penyakit. Rupanya kita dah sebut penyakit dia benda biasa, tapi rupanya dia memang penyakit. Yang penyakit ini adalah satu kepribadian yang bersifat patologi. Kelainan kepribadian ini juga disebut sebagai penyimpangan kepribadian. Maknanya memang lari daripada peribadi hak betul. Dia penyakit, tuan-tuan sekalian. Sehingga kan istilah ini diletakkan sebagai salah satu penyakit mental. Rupanya gila rupanya, tuan-tuan sekalian, yang kata ego ni. Hang nak bangga diri ke, hang duk berasa besar ke dengan apa yang duk ada dekat hang duk pandang hina kat orang, rupanya hang ni gila. Memang betul lah. Orang Melayu kan guna dia ni gila reta, dia ni gila pangkat, dia ni. Memang betul istilah gila tu. Pasal apa? Pasal yang mengiktiraf dia memang pakar kesihatan sendiri. Kata ini adalah penyakit mental. Nabi SAW pesan kepada kita. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, salasun muhlikat wa salasun munjiat wa salasun kafarat wa salasun darajat. Ada 3 benda. Dan hadis ni juga tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan adalah kelapangan masa, pilah kedai Hasani Book ke, kedai mana-mana, tuan-tuan pergi cari satu kitab yang bernama Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dia ni orang Banten, Indonesia. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 Imam Nawawi yang terkenal. Satu Abu Mahyudin Zakaria An-Nawawi yang mengarang kitab Arba'in An-Nawawi, hadis 40 yang kita duk baca tu. Yang tu Imam Nawawi. Yang kedua Imam Nawawi orang Asia kita, orang Indonesia. Dia ni buat satu kitab nama dia Nasaih, iaitulah nasihat-nasihat. Nasaih ni dia jamak kepada nasihah. Dia plural kepada singular nasihat. Jadi nasaih lil ibad, iaitulah nasihat-nasihat kepada penghuni syurga. Dalam kitab tu benda yang mudah. Dia bawa nombor 1, dia buat indeks nombor 1 sampai nombor 10. Kalau satu benda, apa benda? Satu benda ni, dia akan bawa mai hadis Nabi, dia akan bawa mai ayat Quran, dia akan bawa mai kata-kata ulama yang membicarakan tentang satu. Kalau 2, dia bawa mai benda apa? 2. Contoh dia, macam Nabi SAW sebut tentang 2 benda. Nabi kata kalimatani khafifatani ala lisan. Nabi kata ada 2 kalimah yang cukup ringan ketika mana kita nak sebut dengan lisan kita. Saqilatani fil mizan, 2 kalimah ni cukup berat dalam timbangan Allah Ta'ala. Habibatani ilar rahman, 2 kalimah ni Allah Ta'ala cukup suka. Dia buat dalam indeks nombor 2. Apa dia kalimah ni? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu, dia buat macam tu. Jadi kita pun baca, tuan-tuan, kita boleh beramai. Mula-mula beramai nombor 1 dulu. Alhamdulillah dah nombor 1 dah jadi sopangan darah daging apa semua. Next level kita meramai nombor 2 pula. Lepas tu nombor 3 pula. Lepas tu nombor 4 pula. Malam ni tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut ada 3 benda. Kalau dalam kitab tu, dia letak dalam indeks nombor 3. Nabi kata apa? Nabi kata salasun muhlikatun. Ada 3 benda yang akan merosakkan kita. Muhlikat makna dia halak. Halak ni rosak. Akan merosakkan kita. Kalau kita turut 3 benda ni, jahanam kita. Bukan takat dunia jahanam, akhirat apatah lagi. Nombor 1, Nabi kata apa? Fasyuhun muta'. Syuh makna dia kedekut yang melampau-lampau.
Kedekut bagus, bukan tak kedekut tuan-tuan sekalian, tak bagus benda ni. Tapi yang kata kedekut sangat-sangat ni tuan-tuan, sampai tak tahu, sampai istilah kita kata apa? Kedekut tik hidung masin. Maknanya kawan hak sebut tu pernah makan tik hidung cerita dia macam tu ya. Kedekut sungguh. Masuk dalam tabung pun tuan-tuan sekalian cari duit yang paling buruk kali. Tu pun ada koyak-koyak, yang duit tu tak terima di tempat lain, masjid nanti terima. Kan, tuan-tuan boleh tanya Tok Siak kita, Tok Bilai kita pakai duk kira duit ni, macam-macamnya duk ada tuan-tuan. Tulis pun duk ada. Semoga hak baca ni lah apa semua ni doakan saya. Nampak apa dah duit tulis-tulis ni. Kan? Lah duk viral lepas duit jenis macam tu. Nombor satu, kedekut yang melampau-lampau. Balik muhasabah tengok. Dengan kata benda duk ada kat kita ni, kita rasa kedekut. Kedekut pasal apa? Kata benda duk ada kat kita ni, dia merupakan hakul intifak. Benda yang Tuhan bagi suruh kita manfaat. Bila kita meninggal, benda tu tak boleh masuk kubur. Yang ni tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan pun pernah dengar hadis Nabi. Nabi kata yatba'ul mayyita thalathah, akan mengikut mayat tu 3 benda. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga, harta benda dan juga amalan, amal ibadat dia. Nabi kata fayarji'u thnani, 2 benda nanti balik. Apa dia? Ahli keluarga dan juga harta benda. Baru ni kita buat program di Surau Al-Husna. Kita ada panggil artis dakwah selebriti yang tuan-tuan mungkin kenal dia, nama dia Zul Handy Black. Kita dah hatok dia dah. Dia buat apa nama kesenian dakwah di sana. Lepas tu pagi tu kita nak minta dia buat kuliah subuh, berkongsi dengan kita cerita tentang hijrah dia tu di sini. Tapi oleh kerana ada sikit masalah teknikal, dia terpaksa kena balik ke Taiping. Habis-habis dia buat tuan-tuan sekalian dalam pukul 11 tu sajalah kami duduk semeja dengan dia, kami sembang lah. Antara soalan yang saya tanya tu saja, saya tanya dia, Abang Zul, saya panggil dia Abang Zul pasal umur dia 51. Saya kata, Bang Zul, apa turning point? Apa benda yang menyebabkan Bang Zul ni boleh berubah? Boleh hijrah? Tuan-tuan kenal tak Zul Handy Black ni? Dia ni kumpulan Handy Black lah, Engkau Yang Bernama Seri, kan? Lagu dia tu. Oi, kalau dengar lagu tu tuan-tuan sekalian, tengah duk bawa kereta pun boleh duk bergerak lutut sendiri tu. Yang kata lagu dia tu. Dan dia ni juga bukan takat penyanyi, malah dia juga pelakon. Saya tengok dia ni memang jahat sungguh waktu jadi pelakon, dan pelakon dia memang dikhususkan dia ni kira jadi penjahat ni, tak pernah jadi hero dia ni. Kan dia serupa dengan Mahmud Jun ni lah kan. Kan cerita Mahmud Jun kan macam tu. Mahmud Jun kan hujung-hujung nyawa dia bawa teksi. Orang yang masuk teksi ni cukup marah dekat dia. Kan dia kata apa ni, dia kata Mahmud Jun tu, dia kata dia cerita Piramli punya cerita lah. Dia kata dia ni jahat sungguh. Dia tak tahu hak bawa teksi tu Mahmud Jun. Kan cerita dia macam tu lah. Sama macam Zul Handy Black ni. Kan ada cerita bini ko gangster. Tuan-tuan pernah tengok tak bini ko gangster? Memang tak pernah tengok Ustaz, pasal bini saya pun memang gangster dah. Contoh betul lah. Oh tuan-tuan, saya saja tanya dia, saya kata dia macam mana boleh jadi berubah ni? Tuan-tuan tahu dia bagi apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan sekalian. Dia cerita dia selain daripada konsert dia duk menyanyi apa semua tu, dapat puluh-puluh ribu lah satu malam. Lepas tu pula kalau orang panggil syuting, kena 3 syuting ya. Satu syuting ni mungkin akan sampai 30 ribu, akan sampai 20 ribu. Tuan-tuan bayangkan sebulan kalau ada 3 syuting. Kira-kira gaji dia tu dekat 100 ribu sebulan. 100 ribu. Satu hari pak dia meninggal. Dia orang Negeri Sembilan. Pak dia meninggal. Dia kata waktu dia buat turun pak dia tu, dia main terdetik lah hati. Dia main terasa lah hati ni. Pak aku ni pun, yang aku duk bagi duit dekat dia, yang dia pun ada kereta benda. Tapi bila masuk kubur ni, aku tak nampak pun kereta benda hak dia bawa main masuk dalam kubur dengan dia. Aku tak nampak pun kereta mewah dia, aku tak nampak pun rumah besar dia, aku tak nampak pun harta yang ada dekat dia. Yang ada dekat dia apa? Kain putih, kain kapan saja ada dekat dia. Yang menyebabkan Zul ni, dia terfikir. Dia kata selama ni aku dengan tak semayang, aku dengan tak dan baca Quran, aku dengan tak dan pergi ke masjid, pasal aku duk gila populariti, aku duk gila nak gaya. Aku nak buat apa dengan kegayaan tu? Kalau Allah Ta'ala renggut nyawa aku, macam mana pak aku ni? Disebabkan tu tuan-tuan sekalian, dia pun mula berubah sikit demi sikit. Bila dia berubah, memanglah rezeki dia
Yang hak mana banyak tadi ni dia jadi kurang lah. Bila tanya dia macam mana, ni hak banyak duk biasa dapat banyak, dia jadi sikit ni macam mana? Dia kata Alhamdulillah, lepas daripada dia berubah pun panggilan pun banyak juga panggil dia. Masjid-masjid berlungguk panggil ni sampai tak dan tangan dia. Panggil tu untuk nak cerita kongsi bab hijrah dia ni. Dia kata sampai tak dan nak cerita. Alhamdulillah Ustaz, dia kata. Sampai ke hari ni pun masih lagi orang duk pegang dia. Orang duk panggil dia dan sebagainya. Itu rezeki dia. Jadi nak abang apa tuan-tuan sekalian, jangan kedekut sangat. Kan? Orang dia bawa sampai pergi ke Zuhair di Black tu. Nak abang kata jangan kedekut sangat. Pasal apa? Kita mati pun tak bawa apa melainkan kain kapan tu ya. Nombor 2, kata Nabi SAW, wahawan muttaba', ikut hawa nafsu. Terlalu ikut hawa nafsu. Bahasa nak makan, makan. Bahasa nak buat apa saja buat. Hawa nafsu kita. Bila orang kata ni pasal apa ni, duk buat apa nama benda yang tak sepatutnya buat. Dia kata biar biga aku kata benda aku, bukan kacau kata pahang pun. Oh, kasar tu. Tuan-tuan, benda ni juga akan merosakkan kita. Sebab hawa nafsu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ni tajuk yang kita duk baca lah ni. Wa i'jabul mar'i binafsih, iaitulah dia berasa ta'asub, berasa kagum dengan apa yang dia miliki daripada diri dia. Kalau dia ni nampak badan hebat, sadu sikit pada orang, dia berasa bangga dengan badan dia. Kalau dia ni ada pangkat tinggi sikit, dia berasa hebat dengan pangkat dia. Kalau dia ni ada rupa sikit, dia berasa sonok dengan rupa dia. Dia berasa i'jab, dia berasa ta'ajub dengan diri dia. Jangan sampai teratu tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Nabi SAW sebut kat kita. Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Tuhan ni, dia tak pernah tengok pun macam mana bentuk rupa parai kita, macam mana banyaknya harta benda ada kat kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Tuhan nilai, yang Tuhan tengok macam mana amalan-amalan yang hang buat dan macam mana bersihnya hati hang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 58, Tuhan abang siapa nak berjumpa dia ni ada syarat. Syarat dia apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tuhan kata benda pun aku tak mau tengok, hampa keturunan ramai pun aku tak mau tengok, pasal kata benda banyak ni bangga. Anak ramai, keturunan ramai ni bangga tuan-tuan sekalian. Tambah pula berjaya pula lagi bangga, duk bercerita kat orang. Kan? Dua benda ni Tuhan kata aku tak mau tengok. Illa man atallaha biqalbin salim. Satu yang aku nak tengok. Hampa mai kat aku, hampa bawa hati hak bersih. Aku nak tengok yang tu ya. Oh tuan-tuan, bukan mudah untuk membersihkan hati ni. Baik. Dan Nabi SAW habaq lagi apa kepada kita? Nabi kata wa ammal munjiat. Adapun benda-benda yang boleh menyelamatkan kita. Ni menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, al-adlu fil ghadab war ridha. Kita dapat berfikiran waras ketika mana kita marah dan juga dalam keadaan biasa. Dia nak tengok seseorang ni tang mana dia ni hebat tak hebat ketika mana dia marah tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi SAW sebut, Nabi kata bukan orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengalahkan orang, bukan dia. Tetapi orang yang kuat ni siapa dia? Orang yang boleh menahan marah dia. Ketika mana dia boleh marah tapi dia tahan benda tu. Dan benda ni ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang pergi maki Abu Bakar. Dia duduk dengan Nabi SAW, tah mai daripada mana tu duk pergi maki Abu Bakar. Duk kata kat Abu Bakar macam-macam. Sedangkan Abu Bakar ni tidak seperti mana yang dituduh oleh kawan ni. Abu Bakar pun dia nak defend diri dia. Abu Bakar pun dia nak mempertahankan diri dia. Dia cuba nak membuka mulut, tiba-tiba dia tengok Nabi SAW mangkit dan meninggalkan dia. Bila Nabi mangkit tinggal dia, Abu Bakar pun terus tak peduli kat Tok Syekh ni, dia lari pilihkan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak mempertahankan diri saya. Saya bukan macam mana hak kawan tu duk tuduh apa semua ni. Nabi kata, aku tahu hang tak macam tu, Nabi kata. Cuma bila hang nak mempertahankan diri hang, benda marah tu nak bola mai. Nabi kata, ketika mana hang duk bersabar, dia duk tuduh hang macam-macam, dia duk kata ke hang macam-macam, hang duk tahan marah hang.
Aku nampak di saat itu para malaikat turun berduyun-duyun mempertahankan hang. Tetapi waktu hang mula nak buka mulut, nak jawab balik apa yang dia tuduh hang tu, aku nampak malaikat pun semua pakat masing-masing meninggalkan hang, dan syaitan pula turun berduyun-duyun duk cucuk supaya hang lawan balik. Rupanya macam tu tuan-tuan sekalian. Sabar bagi banyak-banyak. InsyaAllah malaikat akan bersama dengan kita. Nombor 2, Nabi kata wal qasdu fil faqri wal ghina, iaitulah bersederhana sama ada dalam kefakiran dan kecukupan. Walaupun kita ada benda cukup, sederhana, jangan membazir. Walaupun ada harta, jangan membazir. Walaupun kita tak ada apa pun, jangan mengeluh. Jangan mengeluh tuan-tuan sekalian. Pasal rezeki ni tak pernah salah alamat. Allah Ta'ala bagi kita susah pun tuan-tuan sekalian, ada sebab-sebab dia. Sebab dengan susah, muka duk nampak di Masjid Fahim ni. Tapi kalau senang, tak nampak. Senang tuan-tuan, padang kota malam ni, nak tengok bunga api. Tapi pasal susah malam ni, nak keluar tak boleh, nak berjalan tak boleh, duk berasa demam, hujan pun turun. Dia kata kalau kena 3 titik, dia kata esok nak kena pergi hospital lagi, pergi ambil ubat. Yang tu kalau senang. Jadi tuan-tuan sekalian, ambil hadis Nabi ni kata macam tu. Dan yang ketiga, Nabi kata wa khasyatullahu fi sirri wal alaniyah, iaitulah takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sama ada di hadapan ramai ataupun seorang-seorang. Yang ni yang payah nak buat ni. Payah nak buat tuan-tuan sekalian. Di Masjid Fahim ni orang kenal kita. Jadi kita nak buat lebih kurang tak boleh. Cuba keluar pergi tempat lain tengok. Keluar pergi tempat lain pasang orang tak kenal kita. Waktu tu dia mula nak menikui. Sebab tu ada istilah Melayu, dia kata apa? Kalau kucing tak ada, tikui bermaharajalela. Macam tu lah. Dulu cerita dia apa nama, orang-orang yang ni cerita ni Datuk Badri Shah Alauddin. Dia habang dalam ceramah dia. Dia pun tuan-tuan sekalian, Datuk Badri Shah ni pun dia 7 hari bulan, insya-Allah 7 hari bulan. Masjid kita ni akan didatangi oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pahang. Depa nanti akan mai, depa akan bawa geng-geng masjid depa apa semua ni, dan imam besar Masjid Pahang tu Datuk Badri Shah Alauddin. Tuan-tuan duk dengar selalu dalam TV Hijrah pun ada dia. Insya-Allah lah kalau sempat kita akan minta dia buat solat Zuhur bersama dengan kita, insya-Allah kalau sempat lah. Dia tuan-tuan sekalian, Datuk Badri Shah Alauddin ni, dia dalam satu ceramah lah, ada satu masjid, bila masjid tu menang, mereka buat penarafan masjid di negeri Pulau Pinang, di negeri Pahang, menang. Bila menang tu mereka janji untuk nak bawa pergi Indonesia, nak pergi tengok tu masjid-masjid belah sana tu kan. Jadi bakat pergi lah, Tok-Tok Haji apa semua ni bakat pergi. Bila pergi sana tuan-tuan sekalian, ada 3 malam mereka buat program. Ada 1 malam tu tuan-tuan sekalian, program tak ada, tu bersantai lah cerita dia malam tu. Jadi mereka ni duk duk sembang-sembang dalam hotel, kata kalau kita duduk saja pun tak apa nak cantik ya. Jom kita turun lah pergi cari mana-mana masjid, mana-mana masjid. Malam nak pergi cari masjid. Turunlah dengan bawa kepiah putih apa, songkok hitam apa semua duk pakai ni. Turun bawah, rupanya orang kata apa, angkutan kota. Kan dia macam van tu, van prebek sapu punya tu, berhenti depan depa. Dia bertanya, apa nak pergi mana? Dia kata kami nak pergi masjid. Dia kata, oh, dia kata main masjid. Dia nak bawa pergi masjid. Depa ni sudah dengar silap. Masjid dengan masjid, 2 benda beza tu, J dan C, masjid dan masjid. Depa pun dengar masjid. Masjid pakai duk ajak main masuk semua. Masuk kita pergi masjid. Kawan ni pun bawa lah, dia pun duk rasa risau juga nak bawa depa ni pergi masjid, duk pakai kepiah apa semua ni. Makin lama pergi tempat lepas semua duk makin kelam. Ni Datuk Badri Shah lah cerita ni. Lepas tu sampai pula tempat hak memang pelik betul lah. Dengan perempuan duk kiri kanan apa semua ni. Kan? Dengan perempuan pun duk ada dalam kaca lah apa semua. Depa ni jadi kacau kelang kabut lah. Tanyalah Pak Supir ni, mana dia masjid dia? Pak Supir kata sat, dia kata nak sampailah masjid. Dia kata masjid. Tanya-tanya balik, bukan masjid, rupanya masas dan picit dia gabung jadi masjid. Sampai tempat tu pak-pak ni turun, hak mana songkok putih boh dalam paket apa semua. Ada pula yang kata satu mufti dalam tu pula, kita di Pahang orang kenal dia kata, di Indonesia ni orang tak kenal. Dengan songkok-songkok hitam pun dia kepak-kepak boh dalam paket.
Bila lagi nak dapat benda macam ni? Pakai turun pergi habis pergi tengok tuan sekalian. Wallahu alam. Depa masjid ke wallahu alam. Kan? Tapi cerita ada dekat tu. Nak abang apa? Kalau di Pahang payahlah nak buat macam tu kan. Di tempat lain. Jadi kalau menurut hadis ni, tang mana-mana pun bertakwa kepada Allah Taala, yang tu akan menyelamatkan kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, kata Nabi SAW, kafaran, ada pun benda, 3 benda yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama, fantizarus salah ba'da salah, tunggu semayang. Ni tuan-tuan tadi semayang maghrib, saya nak semayang Aisyah. Tuan-tuan tunggu sambil-sambil dengar kuliah lah apa semua ni, tunggu. Ini benda ni rupa-rupanya Tuhan duk bagi luntok dosa-dosa kita ni. Luntok dosa kita. Nombor 1. Nombor 2, isbarul wudu fi sabarat, iaitulah mengambil wudu dalam keadaan kita tak apa nak suka. Yang pertama sekali, musim sejuk. Musim sejuk kalau batal wudu, tuan-tuan sekalian, nak ambil ayat semayang balik, Allahu akbar, dia jadi balong sungguh. Nombor 2 apa? Tempat wudu jauh. Tuan-tuan ada macam tu lah. Macam tuan-tuan duduk dalam masjid ni lah, nak pergi turun kot tepi tu, nak pergi ke Allah kasalamat, tahan bila. Rupanya tuan-tuan duduk tahan kentut tu apa semua tu, Allah Ta'ala gugur dosa-dosa. Walaupun dalam semayang duduk kerot muka. Sahabat tanya, nampak khusyuk apa? Khusyuk apa aku duduk tahan kentut dalam semayang? Allah Ta'ala gugurkan dosa kita. Yang ketiga, wa naqlul aqdami ilal jama'an, ketika mana kita berjalan untuk nak pergi semayang jemaah, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita. Tak kira lah tuan-tuan dengan kereta ke, dengan motor ke, dengan berjalan ke apa ke, Allah Ta'ala gugurkan dosa kita. Wa amma darajat, adapun 3 benda yang Nabi SAW sebut kat kita akan mengangkat darjat kita. Yang pertama, fa it'amut ta'am, buat kenuri bagi banyak. Nombor 1, it'amut ta'am, makna dia buat kenuri. Ada duit sikit buat. Habis-habis semayang apa semua ni, ajak kawan-kawan hak mana kaki semayang apa semua sekali, ada 3-4 orang, jom pergi ke nanti belanja mereka tuan sekalian. Tak rugi belanja ni berapa dik sangat. Allah Ta'ala akan mengangkat dengan darjat kita. Yang kedua, wa ifsya'us salam, bagi salam kat orang. Antara eskatologi punya cerita dalam bab fitnah akhir zaman ni, antara tanda kita berada di akhir zaman adalah hanya bagi salam kepada orang yang kita kenal. Nabi habaq macam tu. Nabi kata la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah di kalangan orang Islam sendiri dia hanya bagi salam kepada orang dia kenal. Hak tak kenal dia tak bagi salam. Dia lagu duk angkat kepala macam tu ya. Kawan pun duk angguk itu ya. Itu antara dia tuan-tuan sekalian, bila dah mula orang tak bagi salam dah, hanya bagi salam kepada orang yang dia kenal sahaja, maknanya kita sudah berada dekat dengan akhir zaman. Yang ketiga, benda yang mengangkat darjat kita, wassalatul lail wan nasun niyam, mangkit sembahyang malam dalam keadaan manusia duk tidur. Dan yang tu, kita mangkit juga tengah malam, tapi duk riuh sampai bini pun tak boleh tidur, anak-anak pun tak boleh tidur. Bukan takat tu, satu lorong kita pun tak boleh tidur. Mangkit lagu duk tasbih lah, duk subhanallah, derai-derai. Dia kata, dia ambil debuh tu, Malaun tu mangkit lah. Malaun disebut lagu tu. Padahal Tok Syekh ni bagus mangkit tengah malam. Dia kata kalau nak bermunajat, pun nak sembahyang tahajud, buang sorang-sorang sudah. Yang hampir hingat sampai orang pun tak boleh dengar ni apa pasal? Bangun tengah malam. Syarat dia apa? Salatul lail, mangkit tengah malam, wan nasun niyam, dalam keadaan manusia duk tidur. Bukan duk pergi gerak orang. Bukan macam tu, tuan-tuan sekalian. Inilah yang menyebabkan akan diangkat darjat kita. Cuma dalam hadis ini nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian, antara benda yang akan merosakkan kita bila kita ta'asub, kita ego dengan diri sendiri. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ada lebih kurang 53 ayat yang menceritakan tentang ego, benda yang berasa bangga di kalangan manusia ni. Allah Ta'ala duk tegur. Salah satu dia dalam surah An-Najmi ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut apa? Tuhan kata, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Tuhan kata apa? Tuhan kata Allah Ta'ala jadikan hang daripada tanah. Yang hang nak sombong ni apa pasal? Tuhan jadikan hang daripada tanah,
Kemudian Tuhan letakkan hang dalam janin mak hang, dalam perut mak hang. Hang nak sombong apa? Maknanya hang bukan keluar-keluar terus jadi dewasa. Hang keluar ni lemah, hang keluar ni tidak berbaju, hang keluar ni diperlukan pertolongan orang. Maknanya mak hang sakit, perlukan pertolongan jururawat. Mak hang sakit, mak hang nak beranak, perlukan pertolongan doktor. Berapa hang nak sombong? Lehlah hang keluar sendiri. Daripada perut mak dia keluar sendiri, terus jadi Superman. Contoh dia lagu tu lah. Orang nak bangga tak apa. Hang pun keluar-keluar berjalan pun tak boleh, baju pun tak ada. Sampailah hospital bagi kain hijau balut badan hang sebelum nak bubuh baju apa semua ni. Nak sombong apa pasal? Tuhan peringat kat kita. Maka Tuhan kata apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan duk berasa suci sangat hati tu. Tuan-tuan sekalian. Tuhan kata jangan duk berasa suci dengan hati hang. Huwa a'lamu bimanittaqa. Tuhan tahu siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, ayat ni kalau betul-betul kita tadabbur ni, siapa dia sepak kita ni ayat ni. Kan? Kita mai ke masjid ni berasa satu macamnya ni. Lepas tu balik ke masjid duk tengok kawan-kawan kita kat tepi jalan, tengok dengan pandangan neraka dekat depa tu. Neraka semua apa ni. Oh, kemah tu. Aku ni alhamdulillah boleh sembahyang maghrib jemaah, boleh buat dia. Lepas tu dengar kuliah lah apa semua, walaupun lena dia dengar kuliah tu pun. Kan duk balik cerita kat orang. Lepas tu dengan sembahyang Isya lah apa semua, dengan kenai tu bilai apa. Balik tu berjalan tu. Kemah? Lepas tu tengok orang pula tu. Orang tak tanya pun, saja dia pergi tegur mereka, Assalamualaikum. Dia nak abang kata apa, baru balik pada masjid. Tuhan kata wala tuzakku, jangan hang berasa suci sangat diri hang tu. Allah Taala tahu siapa yang bertakwa, siapa yang tidak bertakwa. Tuan-tuan, sikit lagi saya nak ambil masa. Pasal depa tu tanya, Haji Azhar tu tanya bila imam utama nak bagi kuliah ni, malam ni tuan-tuan tunggu. Kalau hari tu Ustaz Samsuri pukul 10, saya pukul 11 malam ni. Tuan-tuan lari jaga, kan? Baik. Pasal apa iblis? Ego. Tuan-tuan nampak tak? Pasal apa iblis ni ego? Mari kita tengok. Sedangkan iblis ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala jadikan dia. Tuan-tuan kenal Azazil. Yang tu nama ketua dia tu. Iblis tu asal Azazil. Azazil ni tuan-tuan sekalian hebat. Sehinggakan dia digelar sebagai Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah ni makna apa? Sayyid ni makna apa? Makna dia penghulu segala malaikat. Sayyid ni. Dan dia juga dikenal sebagai Khazinatul Jannah. Iblis ni yang kata Azazil ni. Khazinah ni apa dia? Orang yang ada kunci syurga dekat dia. Maknanya dia jaga syurga. Kan? Siapa yang apa nama orang panggil Khazinah Al-Makkah, orang yang duk jaga Kaabah apa semua, depa ada kunci, tuan-tuan sekalian. Maknanya orang hebat. Azazil ni hebat dalam syurga tu. Sehinggakan dia ni digelar sebagai khazin. Khazin ni maksud apa? Maksud dia syurga tu dia pegang. Kalau dia kunci pintu syurga tu, malaikat nak masuk, dia halau balik tu, malaikat kena balik. Tak boleh duk masuk dah. Hebatnya dia ni. Dan perkataan Azazil, dia asal daripada perkataan Aziz. Aziz ni nama Allah. Aziz ni nama Allah. Zil belakang tu, alif lam belakang tu dilaqabkan ataupun dinasabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia ni Tuhan bagi pinjam kepada dia Al-Aziz. Hebat Tuhan tu, Tuhan bagi kat dia. Yang tu nama dia Azazil. Dan ada ulama yang lain kata apa? Dia asal dari perkataan Al-Azaz. Al-Azaz ni bermakna Al-Izzah, mulia. Dia mulia, tuan-tuan sekalian. Yang kata setan ni dulu mulia. Hebatnya yang kata dia ni tuan-tuan sekalian, sehinggakan setiap langit tu, dia naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, dia mempunyai nama-nama yang tersendiri. Kalau dia pergi langit pertama, dia akan dikenali sebagai Ar-Rafi'ah, iaitulah Ahlul Ibadah. Dia pergi langit pertama, orang tanya siapa dia tu. Kalau Azazil masuk langit pertama tu, orang kata dia tu Ar-Rafi'ah. Macam kita lah. Kita ni asal daripada penaga. Contoh lagu tu lah. Di penaga, orang panggil nama lain. Mai bertam perdana, orang panggil nama lain. Macam tu lah kita pun. Tapi bukan nak abang kata kita ni sobat iblis. Dah bukan lagu tu. Cuma nak abang apa? Nak abang kata nama tu banyak. Jadi, tuan-tuan tengok. Langit yang pertama dia dikenali sebagai Ar-Rafi'ah. Rafi'ah ni siapa dia? Iaitulah Ahlul Ibadah. Iblis ni. Azazil ni.
Langit yang kedua, dia dikenali sebagai Al-Ma'un. Al-Ma'un bermakna marka' ataupun raki'. Orang yang selalu rokok. Dia ahli ibadah. Dia selalu rokok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang keempat, Zahirah. Dia ni, langit yang ketiga, iaitulah Al-Mazinah. Dia disebut sebagai Al-Arif. Al-Arif makna dia apa? Yang selalu sujud kepada Allah Ta'ala. Semayang, kaki semayang, bagus ni, ibadah sungguh. Langit yang keempat, dia disebut sebagai Al-Wali. Pasal apa? Pasal dia ni merendah dan juga dia cukup tinggi, dia pegang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut Al-Wali. Dan langit yang kelima disebut sebagai At-Taqi. At-Taqi maksud dia taat sungguh kepada Allah Ta'ala. Langit yang keenam, dia disebut sebagai Al-Kazin. Al-Kazin maknanya yang sungguh-sungguh beribadat. Dia bukan ibadat main-main. Dia buat betul-betul ibadat. Dan langit yang ketujuh, dia disebut sebagai Azazil, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kemuliaan. Yang ni panggilan setiap langit kepada Azazil. Tuan-tuan, disebabkan narsis, disebabkan ego yang ada pada diri Azazil, dia dilempak dan dikeluarkan daripada syurga. Tuan-tuan, tambah kita ni tuan-tuan, nak bandingkan dengan dia, kita ni siapa? Dekat pengulu lorong ya. Kita ni siapa tuan-tuan sekalian? Tak ada apa kita ni, tak ada apa kita ni. Nak bandingkan dengan Azazil yang duduk dalam syurga, yang bertemu dengan Allah, yang mempunyai pangkat dan kemuliaan yang cukup besar. Satu aja, Tuhan nak tunjuk kat kita apa? Hang pangkat besar pun, hang hebat pun, hang mulia macam mana sekalipun, kalau hang ego, hancur habis semua habis tu. Habis semua hancur. Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Sad ayat 75. Tuhan kata, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya astakbarta am kunta minal alin. Tuhan tanya dia. Waktu Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS, Allah Ta'ala suruh mereka ni sujud kat Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis yang tak mau. Hak lain semua pakat sujud, hak lain semua pakat hormat Nabi Adam. Allah Ta'ala panggil iblis. Tuhan kata, ya iblis, ma mana'ak, apa yang menghalang hang daripada hang sujud kepada makhluk yang aku buat dengan tangan aku. Aku buat Adam tu. Bukan orang lain buat. Aku yang buat. Aku Tuhan hang, wahai iblis. Pasal apa hang tak mau sujud dekat dia? Apa jawab iblis tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala tanya lagi. Astakbarta? Hang berasa hang hebat ke? Pasal hang ni menjadi ketua kepada malaikat, pasal hang menjadi khazinatul jannah, hang duk pegang syurga, hang duk jadi hang duk jadi dalam syurga ni yang dimuliakan oleh setiap penghuni-penghuni langit. Hang berasa hebat ke? Tuhan tanya macam tu. Dia jawab apa kepada Tuhan? Tuan-tuan tengok ayat dia. Dalam surah Sad ayat 36. Dia kata, qala ana khairam minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh, yang ni tuan-tuan. Yang ni kita ambil. Dia kata, macam mana aku nak pergi sujud kepada makhluk yang lagi hina daripada aku? Oh, dia boh macam tu. Dia kata, khalaqtani min nar, engkau jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia tu tanah. Api dengan tanah, maknanya api lagi hebat daripada tanah. Takkan api nak pergi duduk bawah tanah kot. Macam kita lah ni tuan-tuan sekalian, pangkat 52 dengan jusah, contoh aku tu lah. Main satu jabatan, tiba-tiba jusah tu pergi duduk bawah 52. Mampu ya? Kan? Bukan nak kata yang tu lah, contoh tu tak apa nak kena, sebab tuan-tuan duduk jegim mata kat saya. Tak mau contoh lain. Iblis ni tak maulah, aku api kot. Takkan aku nak pergi duduk bawah tanah. Ego tak ego tuan-tuan sekalian? Kalau dia fikir ini arahan Allah, tidak ada ego. Kalau hati dia ada khusyuk, hati dia ada tawaduk kepada Allah, hang nak suruh aku buat apa aku buat, kalau itu arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bila dengar macam tu tuan-tuan, Allah Ta'ala marah tu kepada dia. Tuhan kata, qala fakhruj minha fa innaka rajim, dalam surah Sad ayat 70. Tuhan kata apa? Kalau hang tak mau dengar arahan aku, fakhruj,
hang keluar daripada syurga ni. Fa innaka rajim, hang adalah makhluk yang aku kutuk, yang akan jauh daripada rahmat aku. Tuhan marah suruh kat dia ni. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal tak dengar arahan Allah. Pasal selama ni hang taat kepada Allah, hang ibadah, hang ni adalah makhluk yang betul-betul pegang apa yang Tuhan suruh, disebabkan kerana aku buat makhluk lain, aku suruh hang sujud kepada dia, hang tak mau. Pasal apa? Pasal dia lebih rendah daripada hang. Tuhan cukup marah. Tuhan tak mau ada istilah antara dua darjat. Tuhan tak mau. Tuhan nak semua sama. Bila aku suruh hang sujud, hang sujud. Dia tak mau. Tuhan marah sampai Tuhan kata fa innaka rajim. Rajim ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Rejam ni maksud apa? Maksud yang terkutuk. Pasal tu kita sampai hari ni kita duk baca apa? A'udzubillahi minasyaitan rajim. Yang tu arahan Tuhan tu sebut tu sampai kelar dan sampai kiamat, benda tu akan terlekat pada syaitan. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kata macam tu, Tuhan tambah lagi. Tuhan kata wa innaka alaika la'nati ila yaumiddin. Aku laknat hang ni, aku rejam hang jauh daripada rahmat aku sampailah hari kiamat. Tuhan kata, bukan takat ni, bukan takat malam ni, bukan takat hang keluar daripada syurga lepas tu aku boleh duk pejam mata, bukan takat ni, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat aku kutuk hang. Yang kata setan ni, dia nak tunjuk tuan-tuan sekalian ego dia ni. Dia jawab pula kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata okey. Okey tu sajalah, tambah nak bagi tuan-tuan faham. Sebab tuan-tuan kata setan lagu duk bercakap okey pula dalam syurga. Ini pun masalah ya ni. Tuan-tuan pun duk dengar saja lagu duk catik jahanam kita. Tak ada imam utama pergi sebut kata setan duk sembang dengan Tuhan, sobangan orang Penang punya duk sembang. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Kalau berbahasa tinggi sangat, tuan-tuan lena. Tara dereh macam ni pun lena sampai duk sujud kapet dah. Nak abang tuan sekalian, setan kata okey, no problem. Saya tambah tu. Dia kata apa? Rabbi, dia kata wahai Tuhan aku, kalau betul-betul kamu nak kejam aku, kalau betul-betul kamu tak suka kat aku, kalau betul-betul kamu nak laknat aku nak minta satu aja. Kamu nak laknat aku sampai hari kiamat, betul? Baik, kalau macam tu, tangguhkan aku, bagi aku hidup sampai hari kiamat. Oh, maknanya apa tuan-tuan? Bila dah mula main ego ni, apa dah boleh main? Dia cabak pula Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Bila Tuhan dah bagi laknat kepada dia sampai hari kiamat, dia kata fine, dia kata kalau nak laknat aku, biar buat betul-betul, dia kata. Jangan bagi aku mati, ada masa aku mati dah. Bagi aku hidup sampai hari kiamat, baru padan dengan laknat tu. Oh tuan-tuan, kita kalau kena macam tu agak-agak macam mana? Kita mati dulu, bukan kawan tu. Kita maki dia, aku maki hang 7 keturunan. Dia kata tak apa, kalau hang nak maki aku 7 keturunan, hang berdoa kat Tuhan, hang bagi nyawa kat aku, bagi aku hidup 7 keturunan. Kita duk dengar demai sakit jantung, demai stroke, demai macam-macam, mati. Kita mati dulu daripada dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, Tuhan pula bila dah iblis ni lawan dia, iblis ni duk challenge dia, Tuhan kata okey. Tuhan pun okey juga kan. Tuhan kata apa? Dalam surah Sad, surah tadi, tuan-tuan boleh rujuk dalam ayat 75 sampai kepada ayat 83 surah Sad. Hak mana ada handphone buat, tuan-tuan boleh tengok. Apa jawab? Yang kata jawab Allah Ta'ala. Tuhan kata, qala fa innaka minal munzarin. Baik, wahai iblis, kalau hang nak minta hidup sampai hari kiamat, aku bagi hang hidup sampai hari kiamat. Tuan-tuan, ayat ni lah para ulama' duk ambil apa? Doa kita, Allah Ta'ala tak pernah tolak. Kalau doa Jibril tu pun dia minta kat Tuhan, Tuhan bagi, apatah kita tuan-tuan. Doa Azazil, doa setan, iblis tu pun kalau dia minta kat Allah, Allah Ta'ala bagi, apatah lagi kita tuan-tuan sekalian. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa kita. Kemudian tak habis dekat tu lagi, tak habis dekat tu lagi yang kata iblis ni. Iblis kata apa? Tuhan jawab kat dia, Tuhan kata, aku bagi hang hidup ila yaumil waqtil ma'lum, sampailah kepada hari kiamat aku bagi hang hidup. Lepas tu iblis bila dah kena macam tu, dah kena apa yang dia challenge Tuhan tu, Tuhan jawab pula, dia pun menjawab juga. Oh tuan-tuan, kaki bantah rupanya. Dia jawab pula.
Dia kata apa? Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Dia kata, baik Tuhan, hang bagi kat aku hidup ini satu kemuliaan. Maknanya hang bagi satu benda mulia kat aku. Aku, dia kata apa? Fa bi'izzatik la aghwiyanna, aku akan pastikan, aku akan sesatkan makhluk yang hang suruh aku sujud ni. Maknanya apa? Aku takkan biarkan anak cucu Adam ni boleh dalam keadaan hidup lena, hidup senang, aku takkan biarkan dia. Hari ni pasal dialah aku kena marah dengan hang. Hari ni pasal dialah aku dibuang daripada syurga. Hari ni pasal dialah aku dilaknat oleh kamu, ya Allah. Alang-alang macam tu, aku akan pastikan dia dan keturunan dia tidak akan selamat daripada godaan aku. Tuan-tuan, hak ni memang dendam kesumat alam perwira punya buku. Hak mana kaki alam perwira, Dewata Raya apa semua ni memang dendam kesumat lah yang ni. Harimau hitam dan ponik, saya kena poniknya. Oh, hak ni tuan-tuan, hak ni dia habang kepada Allah Ta'ala, dia abang kat Tuhan. Dia kata, tak apa Tuhan, Tuhan dah bagi saya hidup sampai hari kiamat, saya nanti akan bagi mereka sesat. Saya akan berusaha untuk mereka ni sesat, tidak akan sembah kamu. Subhanallah. Tapi Tuhan jawab. Tuhan kata boleh, tak ada masalah, hang nak sesatkan mereka tak apa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hak tu syaitan kalah. Syaitan kata aku boleh bagi mereka sesat mereka semua, cuma satu aja. Dalam ramai-ramai hamba-Mu ya Allah, yang aku tak boleh nak goda, melainkan hamba kamu yang betul-betul ikhlas, yang tu aku tak boleh kacau. Tuan-tuan, nampak tak? Itu kekuatan kita nak lawan dengan iblis. Tuan-tuan, mai ke masjid, hati ikhlas. Mai semayang, hati ikhlas. Walaupun kena goda ke apa semua ni, ikhlas tuan-tuan sekalian, iblis tak boleh kacau. Dia kadang-kadang tuan-tuan sekalian yang kata godaan iblis sikit je. Sampai di masjid, Assalamualaikum Ji. Allah Ji, 5 waktu duk ada no. Leboh lagu tu ya. Kita pun dandang berasa itik ansar so. Hai, saya ni tu lah dalam duk sakit-sakit 5 waktu. Kalau tak sakit ni 10 waktu. Ya. Tuan-tuan nampak lah sikit aja. Yang kata tune tu, yang kata iblis, kata dia ni sopa dengan okok don ya. Macam tu aja. Nak ejeh dia sikit aja. Mai tu dengan kemai apa semua tu nampak tu, orang pergi tengok. Dia kata Haji, hujan lebat je. Haji duduk mana ni? Dah saya duduk jauh tu. Boleh mai Haji? Subhanallah Haji, memang syurga Haji. Dia renyih, sopa kebal balak. Semayang pun renyih, tuan-tuan sekalian. Sikit aja, bukan ada apa-apa pun. Ya Allah. Oleh tu tuan-tuan sekalian, jangan kita bangga dengan nikmat ibadah yang kita buat ni. Pasal apa? Pasal tuan-tuan boleh mai semayang di masjid, tuan-tuan boleh mai apa semua ni, semuanya adalah daripada inayah dan pertolongan Allah. Kan kita jawab dalam semayang, dalam azan kita, ketika mana kita dengar hayya 'alas salah, apa yang kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Tak, sebenarnya kami hak mai ni, kami tak ada kekuatan pun, bukan mai daripada kami tak hebat pun. Kalau Tuhan tak tolong kami tak mai. Kalau kami ni Tuhan tak tolong, kami tak boleh nak lintas daripada bertamputra mai ni, tak boleh pasal Tuhan tak tolong. Tuan-tuan nampak tak? Ada orang yang duduk dekat dengan masjid, Tuhan tak tolong, tak pernah nampak muka di masjid. Walaupun rumah dia dengan masjid ni sebelah menyebelah ya, tak pernah mai. Pasal apa? Pasal la haula wala quwata illa billah. Allah Ta'ala bantu. Tadi imam kita Haji Nuhairi, dia baca doa, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, bila tu imam baca doa ni, kita di masjid Fahim ni, tuan-tuan dengar mak elok-elok. Apa doa dia baca? Dengar elok-elok. Doa ni nampak macam baru ni. Habis-habis pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam tadi baca doa apa? Tanya tuan-tuan sekalian. Takut lagi Tok Imam boleh kat Tok Imam seorang kan? Tuan-tuan doa amin. Tok Imam kata, Allahumma zidna mar'ataz zawjatan saniyatan. Dengar lagu tu. Kita kata doa nak masuk Syakban lepas ni. Amin. Rupanya, ya Allah, tambah aku lah bini seorang lagi nombor 2. Tuan-tuan doa amin, menikah lah mereka. Kan? Saya pun kalau tuan-tuan dengar lagu tu pelik-pelik, saya tanya aja, Ustaz Luqman ni doa apa ni? Tuan-tuan, tanya. Doa kita nak minta, kita nak amin, mestilah kita tahu benda apa kita nak minta. Ni doa amin, amin, amin. Ya, tuan-tuan, aku pun tak tahu benda apa aku minta. Tuhan kata aku pun tak tahu aku nak bagi apa kang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bersyukur kita di atas nikmat ibadah yang Tuhan bagi kat kita. Sebab apa?
Sebab kadang-kadang kesenangan ni dia boleh jadi satu ujian yang cukup besar kat kita. Ni satu hadis. Kalau tuan-tuan rajin baca kitab Hadis 40 karangan Abu Ali An-Nadwi, dia ada buat main satu hadis mengenai Mus'ab bin Umair. Ini sahabat Nabi ni. Yang dia ni orang kaya, bila dia masuk Islam, tuan-tuan sekalian, meninggal dia macam mana? Meninggal dia dalam keadaan kain kapan tak cukup. Nabi tengok dia, air mata turun derai. Nabi tengok dia, air mata turun derai. Sebuah hadis riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Bila nampak Nabi kata apa, Sayyidina Ali kata apa? Kami duduk dengan Nabi, inna la julusun ma'a Rasulillah. Duduk dengan Nabi, tiba-tiba Mus'ab mai bawa satu kain selempang, duduk dekat atas bau dia. Nabi tengok dia, air mata turun. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Mus'ab meninggalkan harta benda dia semata-mata nak ikut Nabi SAW. Orang muda, minyak atar yang dia pakai itu minyak atar yang paling mahal saat tu. Anak dara ni tuan-tuan sekalian, kalau dengar Mus'ab ni jadi histeria. Anak dara ni, kalau Mus'ab lagu duk tengok depa angkat kenin, depa boleh jadi gila. Itu bahasa saya lah. Maknanya memang angau betul-betul kat Mus'ab ni. Kalau dapat Mus'ab lah, Allah syok ni kami. Pasal dia ni orang kaya, anak orang kaya, dengan smart dia, dengan handsome dia, tapi dia tinggal semua kekayaan tu. Mak dia kata, aku tak bagi sikit pun dekat hang, pasal hang pergi ikut Muhammad. Kalau hang patah balik main agama nenek moyang kita, aku bagi kertas benda aku. Mus'ab kata, tak mau, mak ambil semua lah kertas benda tu. Bila dia meninggal dalam keadaan kain hak kapan dia ni tuan-tuan sekalian, bila tarik pergi tutup kepala, kaki nampak. Bila tarik kain tu tutup kaki, kepala nampak. Sehingga kan Nabi kata kain tu tutup kepala, hak di kaki tu ambil lah pohon-pohon kayu untuk nak tutup di kaki dia. Subhanallah, tak ada duit Mus'ab ni. Nabi SAW sudah tanya sahabat. Nabi kata agak-agak dengan kesusahan yang hampa ada sekarang ni, tiba-tiba satu hari nanti hampa makan mewah, Nabi kata. Dan hampa makan ni tak ada nak habis, orang dah pergi tukar makanan lain dah. Sehingga kan Nabi kata apa? Nabi kata rumah hampa ni sergam indah, hebat. Ada pula kain ni sebesar kain Kaabah, sebesar kelambu Kaabah. Nabi tanya kepada mereka waktu tu. Nabi kata agak-agak waktu tu dengan ibadat hampa boleh tumpu tak boleh tumpu? Apa kata sahabat Nabi? Dia kata, nahnu yawma idzin khairum minal yawm. Oh, hari itu seronok ya Rasulullah. Kami tak kena nak fikir kerja lah. Kami boleh tumpu ke amal ibadat. Maknanya kerja apa semua kami tak kalut lah. Nabi kata tak. Nabi kata apa? Antumul yawm. Kamu hari ini khairum minkum yawma idzin. Lebih baik daripada hampa senang. Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Rupanya ujian kesenangan ni lebih besar daripada ujian kesusahan. Macam saya sebut tadi lah. Tuan-tuan susah boleh main ke masjid. Kita sedih bila kita, tuan-tuan pun duk main dengan elektronik apa semua ni. Ada di kalangan artis-artis kita yang dulu bila sakit, yang dulu bila susah, mereka boleh berkelumbung dan sebagainya. Tapi bila mereka pun dah sihat, mereka mula dah senang, tuan-tuan sekalian, mereka buka kelumbung. Dan isytihar kata apa? Kami tak mau hipokrit. Allahu Akbar. Tuan nampak tak? Kami tak mau hipokrit. Pasal apa? Pasal dulu ni buat ni pasal hipokrit. Nak jaga viewers, nak jaga orang hak duk view kami apa semua ni. Lah ni kami tak mau hipokrit, kami buka. Pasal hang dah sihat dah. Rupanya tuan-tuan, ujian kesenangan tu lagi besar daripada ujian yang dikatakan ujian kesusahan. Baik, satu lagi kita nak habis dah tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Kita nak kena jaga juga kisah Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78. Ni apa yang ada kat kita ni. Qarun, tuan-tuan kena Qarun. Qarun ni tuan-tuan sekalian, terjadi kisah ni di Mesir. Dia ditenggelamkan harta dia di sana, tiba-tiba pergi timbul di belakang rumah kita pula dah. Yang tu yang pelik tu. Kan kita bagu duduk cucuk tanam lagu duduk katok-katok, pum kata terkena besi, pak tengok-tengok, weh harta karun, dia kata harta karun tu tenggelam di Mesir, timbul di bertam perdana. Tak pelik ke dia ni? Ya Allah, tu karun. Baik, Allah Ta'ala sebut apa? Tuan-tuan tengok macam mana Qarun ada sifat ego. Tuhan kata qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a
wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Tuhan kata, tuan-tuan, bila harta dia banyak, bila harta karun banyak, cuba tuan-tuan dengar tengok apa yang Qarun kata ni. Bila orang mai kepada dia, orang nak minta sikit bantuan daripada dia, orang nak minta sikit bantuan, tuan-tuan tengok apa yang dia kata. Sama tak sama dengan apa yang kita kata? Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya, dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata sesungguhnya aku diberi harta yang hampa nampak rumah besar, hampa duk nampak pangkat besar, hampa duk nampak kereta banyak ni, hak duk ada kat aku, harta benda aku ni, sebenarnya kerana ilmin indi, pasal ilmu yang duk ada kat aku. Aku dulu aku mengaji sungguh, dia kata. Daripada sekolah rendah aku mengaji, daripada sekolah menengah aku betul-betul aku konsentrate dengan mengaji, aku masuk universiti, aku tak main-main macam orang lain. Aku dapat kerja, dan kerja itulah yang mendatangkan harta kepada aku. Betul tak betul ayat je tuan-tuan sekalian? Kita ni, kita selalu duk pasang dalam pemikiran anak kita ni. Mengajilah adik, nanti adik besar nak jadi jadi orang kaya no. Kita duk pasang macam tu. Rupanya tuan-tuan, ayat ni disebut dan diulangkan oleh Qarun. Qarun kata, ya hampa nak minta kat aku apa semua ni, pasal apa hampa tak cari sendiri? Aku pun cari sendiri, pasal aku mengaji, aku ada harta ni pasal ilmu aku, dengan kecerdikan pada aku, dengan jawatan ada dekat aku, dengan otak dan akal yang Tuhan bagi kat aku kerja dan aku dapat harta benda ni. Lepas tu mudah-mudah hampa nak minta kat aku. Sedangkan dia lupa yang bagi ilmu kat dia tu Tuhan. Sedangkan dia lupa yang bagi cerdik dia tu Tuhan. Sedangkan dia lupa yang bagi harta benda tu Tuhan. Berapa banyak tuan-tuan sekalian pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti, yang tiap-tiap tahun boleh duk skor, tuan-tuan sekalian. Skor tiap-tiap tahun, dapat anugerah dekan dan sebagainya. Keluar-keluar kerja tak ada. Keluar-keluar kerja tak ada. Tanya-tanya dia buat kerja apa? Duk jual, dia kata kat tepi jalan. Duk jual kat pasar malam. Kata tak minta kerja. Allah bang oi, dia kata merata minta ni. Saya bawa sijil saya ni sampai naik apa orang kata apa? Lembek sijil ni. Hak mana pergi tengok-tengok terkejut. Hang ni tiap-tiap tahun dapat anugerah dekan. Hang ni bukan calang-calang budak ni. Hang ni budak pandai ni. Duk sebut macam tu je. Panel temuduga sebut macam tu. Dia balik duk renyeh. Dapat lah. Rupanya tak telefon sampai hari ni. Maknanya tak dapat kerja. Nak abang apa? Cerdik tuan-tuan sekalian. Tuhan bagi. Rezeki Tuhan bagi. Kita nak kata apa? Inilah yang Qarun sebut dalam ayat ni. Kemudian Tuhan kata apa dekat dia? Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Tidakkah dia tahu Allah Ta'ala telah membinasakan umat-umat yang sebelum daripada dia, yang lebih kuat daripada dia. Sebelum daripada ni pun banyak. Ada orang lain yang lagi harta banyak, ada orang lain yang lagi cerdik daripada dia, ada orang lain yang lagi hebat daripada dia. Tapi oleh kerana mereka sombong, oleh kerana mereka ingkar kepada Allah, mereka duk ingat semua tu mai daripada mereka, Allah Ta'ala jahanamkan mereka. Ahlak makna dia Tuhan hancurkan mereka. Dan lebih ramai lagi sebelum daripada tu Tuhan kata apa? Huwa asyaddu minhu quwwatan wa akthar. Ada yang sebelum daripada tu yang kumpul harta benda ni lagi kaya daripada Qarun. Rupanya tuan-tuan, ada lagi orang kaya daripada Qarun. Cuma dalam Quran tak sebut ni. Tuhan sebut ada lagi kaya daripada Qarun ni. Qarun ni kaya sungguhlah. Tuan-tuan duk dengar dalam tafsir dia pun duk cerita. Kan kunci dia saja pun berapa unta punya duk bawa. Kunci saja. Tu bukan harta dia, kunci saja tuan-tuan sekalian. Berapa unta punya duk bawa. Tuhan kata tak. Yang tu sikit. Tuhan kata ada lagi yang lagi kaya daripada dia. Hak kaya pada dia pun kami hancur sahabat tu ya. Pasal apa? Pasal sombong, pasal ego. Dengan ilmu Allah Ta'ala, dia tak sedar semua tu Allah Ta'ala bagi kepada dia. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dan Tuhan kata apa? Orang-orang yang berdosa tu tak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maknanya kadang-kadang mereka tak rasa benda tu berdosa. Yang ni yang kita takut ni, bila kita tak rasa kata benda tu dosa, kita duk bercakap ikut dan tuan-tuan sekalian. Bagi berlapik sikit. Semua ni tak ada apa ustaz. Hadza min fadli rabbi. Yang tu orang Arab ni kalau kena puji tuan-tuan sekalian, dia akan kata apa? Hadza min fadli rabbi. Kita pergi kat dia, kita kata Allah baguslah abang boleh duduk semayang apa semua. Allah tak ada apa. Hadza min fadli rabbi. Semua ni mai kurniaan Tuhan kat aku ni. Yang tu tuan-tuan sekalian. Kawan nak puji nak jet pun tak dia tak terlepas kat teh tarik malam ni dah. Kurang-kurang boleh teh tarik.
dapat kau ni. Baik, last sekali. Kali ni betul-betul last punya. Sebab nak bagi perhabis tajuk bersatu teguh tadi ni, kan, bercerai roboh tadi ni. So macam mana kita nak bersatu, tuan-tuan sekalian? Cerita nak bersatu, tuan-tuan, macam mana, macam sahabat tadi ni, Nabi habaq tak bersatu dah kita ni. Tapi kalau kita banyak persatuan pun membawa maksud yang sama, apa salahnya? Hang parti ni, tak ada masalah. Yang tu sebagai pelengkap amalan demokrasi. Yang jadi masalah apa? Parti ni dia cuba nak buat benda tak elok, parti ni cuba nak buat benda tak elok. Yang tu yang perlu kita hindari. Tapi kalau sama-sama nak buat benda baik, tuan-tuan sekalian, silakan, tak ada masalah. Yang ni yang Tuhan kata dalam surah Ali Imran ayat 103. Tuhan kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tuan-tuan, macam mana kita nak bersatu teguh ni, macam mana? Satu aja cara dia. Wa'tasim ni maksud apa? Genggam elok-elok. Genggam apa ni? Hablillah, tali Allah. Tali Allah ni ulama tafsir kata ada dua, Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kalau hang pegang hak tu elok-elok, hang cekak hak tu elok-elok, tali Tuhan ni. Tuan-tuan bayangkan macam mana kita duduk di atas satu gunung, tiba-tiba kita nak jatuh, orang lempak tali kat kita. Agak-agak tali tu tuan-tuan nak pegang guna anak jari kah? Mesti tuan-tuan pegang betul-betul ni, cekak betul-betul ni. Pasal apa nak jatuh gaung kot bawah ni, pegang betul-betul ni. Macam itulah kita pegang agama Allah ni, tuan-tuan. Pegang ni bukan takat pegang sikit. Tuhan kata jami'an, semua. Bukan takat hang baca Quran saja, lepas tu hang tinggal benda lain. Tak. Semua hang kena buat. Maknanya apa yang Tuhan suruh, semua hang kena buat. Daripada Quran dia, daripada semayang dia, daripada puasa dia, daripada benda halal dan haram dia, semua benda hang kena buat. Hang akan bersatu. Dan Tuhan kata, wala tafarraqu. Kalau hangpa pegang semua benda tu, jangan berpecah belah, jangan duk bercerai-berai. Jangan duk bercerai, Tuhan kata. Maksud dia apa? Kalau kita pegang benda tu, kita tidak akan berpecah belah. Dan ingatlah Tuhan kata, wadhkuru, ingatlah ni'matallahi alaikum. Tuhan bagi nikmat kat kita semua ni. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Rupanya tuan-tuan, hak tuan-tuan mai ke masjid ni duk boleh kenal sama-sama. Ni nikmat Tuhan bagi ni. Ada orang yang dia mai masjid tak pernah duk tegur orang. Semayang dekat daripada 2012 punya Masjid Fahim ni buat sampai kelah, tuan-tuan sekalian. Orang tanya siapa dia tu? Dia pun tak tegur kami, duk jumpa kami pun dia buat kerin tu. Saya angkat tangan kat dia lah, kali dia kali kat tu. Saya pun cari orang nak angkat tangan, malu. Abang Ustaz nak nikmat. Rupanya hak kita duk berkawan apa semua, ini nikmat Tuhan sebut dalam ni. Tuhan kata apa? Wadhkuru, ingatlah nikmat Allah. Tuhan bagi dekat hampa ni nikmat. Nikmat apa? Idh kuntum a'da. Dulu ni hampa tak kenal. Dulu ni hampa bermusuh. Fa'allafa baina qulubikum. Bila hampa kenal, hampa berasa mesra di hati hampa tu. Sembang-sembang, ya Allah, bila dah lama 2-3 tahun duk kenal, kata Haji, saya cakap terang kat Haji, saya mula-mula tengok muka Haji memang betul-betul menyampah betul. Dia kata, pasal apa? Dah Haji, muka ni muka neraka punya. Dan neraka di bawah tu. Muka malaikat maut punya muka, dia kata, sampai tak senyum langsung kat orang. Haji ingat saya bagi salam kat Haji angguk ya, tak jawab salam pun. Saya frust Haji, tapi rupa-rupanya di sebalik muka yang ganas ni mempunyai hati yang mempunyai taman larangan. Dia kata begitu. Kata saya saja muka memang ganas. Dia kata kalau tengok ayah saya lagi ganas. Dia bawa tu. Tuan-tuan, ini nikmat. Nampak tak? Tuhan kata, aku bagi nikmat ke hamba. Hampa ingatlah benda ni, Tuhan kata. Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar fa anqadhakum minha. Hampa dulu ni Tuhan kata apa? Kalau tak ada lah dengan nikmat hubungan persaudaraan, hampa sudah berada di hujung-hujung api neraka. Maka aku selamatkan hampa. Aku bagi hampa kenal, hampa rasa seronok nak main ke masjid, hampa seronok nak berkawan dengan orang. Aku bagi nikmat tu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah cara Allah Ta'ala menerangkan tanda-tanda kebesaran dia. Kalaulah kamu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita di bawah tajuk bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Boleh nah dekat tu nah? Baik, tuan-tuan nak dengar saya pula mungkin kemerdekaan tahun depan pula. Kita atok nanti tengok macam mana.
Tengok ada mana ada kosong-kosong kuliah kita ni, kita buka bila satu kitab kita baca. Saya pun buka reti sangat tuan sekalian. Tuan-tuan nak duduk depan saya ni, tutup guru belakang dah ni. Daripada 2012 punya duduk mengaji, betul tak? Kira tutup guru belakang dah, kan? Kira ni kalau saya lajak sikit ni ilmu ni bakat keluar kau telinga ni. Pasal apa? Pasal masuk banyak sangat. Kan? Ya Allah. Cukup tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Terima kasih di atas perhatian. InsyaAllah di lain waktu kita berjumpa lagi insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.